أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah untuk meneruskan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala pada saat ini. Mudah-mudahan saudara dan saudari sekalian, apa jua yang kita buat pada hari ini, lebih-lebih lagi pada hari pertama kita berada di bulan Ramadan yang mulia ini, moga-moga Allah Ta'ala menilainya segala amal ibadah kita pada hari ini sebagai amal salih kita di sisinya, insya-Allah. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah ayat 183, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah pun diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Motif syariat puasa ini adalah supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita telah pun melalui hari yang pertama dalam bulan Ramadan pada hari ini secara sedar tak sedar, tuan-tuan sekalian. Kita duk bilang ke hari baru ni, berapa hari lagi nak Ramadan, berapa hari lagi nak Ramadan. Bermula daripada bulan Muharram lagi, ada orang kira dah. Setengah-setengah sistem TV di masjid, macam ke masjid kita ni, nah, dia ada dia punya countdown untuk berapa lagi hari kita nak masuk ke Ramadan. Kira-kira raya pula berapa hari. Jadi ada orang yang suka tengok benda tu, dia beri perhatian sehingga ingat dia berapa hari. Tuan-tuan, kita dah pun masuk pada hari yang kita duk bilang-bilang baru ni. Itulah hari inilah 1 Ramadan 1443 Hijriah. Maka bermulalah bila kita masuk Ramadan pada hari ini, sebenarnya banyak perkara-perkara yang sepatutnya kita kena usahakan supaya kita dapat buat dalam hari yang pertama ini. Kerana hari ini bukan lagi hari latihan, tetapi hari kita berada di medan untuk kita bersungguh-sungguh berlomba, bersaing dalam kita merebut fadilat yang telah pun ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan ini. Sebagaimana yang kita maklumlah, tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan ini cukup istimewa kerana dianya bulan yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala dari sudut ganjaran-ganjaran pahala khususnya. Amalan yang kita buat dalam bulan ini akan dilebihkan ganjarannya oleh Allah berbanding daripada kita buat amalan itu juga di bulan-bulan yang lain. Sembahyang sunat duha
Siapa-siapa yang semayang sunat duha pagi tadi, bulan-bulan lain semayang juga. Tetapi masuk bulan Ramadan, dia punya kelebihan ganjaran yang dibayar itu lain. Semayang zuhur, hak fardu pun gitu juga. Masa bulan tidak Ramadan semayang zuhur juga, tetapi bila masuk Ramadan, semayang zuhur tadi dinilai ganjarannya oleh Allah dengan lebih lagi, lumayan. Maka inilah sebenarnya fadilat yang telah ditawarkan, yang kita semua sudah pun maklum. Maka saya ulang sekali lagi untuk diri saya dan kita semua, mari sama-sama kita cuba fokus dalam kita meniti hari-hari di bulan Ramadan ini, supaya kita dapat rebut sebanyak mungkin fadilat yang ditawarkan oleh Allah dalam bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Maka dalam bulan Ramadan ini, oleh kerana hari ini hari mula-mula kita melaksanakan ibadah puasa, kita juga melaksanakan ibadah menahan nafsu, ibadah menahan segala apa yang telah pun dihalalkan kepada kita sebelum ini. Kita kena tahan. Hari ini hari pertamanya, dan kemarin semalam hari pertama kita bertarawih, hari ini kedua dan seterusnya insya-Allah. Moga-moga kita diberi kekuatan. Maka saya nak ambil peluang dalam masa yang ada ini untuk kita refresh, untuk kita perangat balik ataupun segar balik perkara-perkara yang telah pun kita sedia maklum pada sebelum ini. Oleh kerana Ramadan ni sekali setahun, kadang-kadang bila kita tidak peringat, dia jadi kurang ingat. Bukan tak ingat, kurang ingat. Maka saya nak bincang dengan kita 2-3 perkara lah tengah hari ini, dalam tajuknya priority di bulan Ramadan. Masa kita masuk bulan Ramadan hari ini ni, ada priority, keutamaan, aulawiyat yang sepatutnya kita kena tahu kedudukan dia, hak mana kita nak buat, supaya tadilah fadilat yang sepatutnya kita dapat. Itu sepatutnya. Maka adalah 2-3 perkara yang kita boleh sama-sama bincang pada tengah hari ni. Yang pertama sekali, bila sebut kita berada di bulan Ramadan, antara ibadah yang semua orang maklum iaitulah puasa. Ibadat puasa. Dan alhamdulillah kita dah melalui setengah hari dah hari ini, kita melalui ibadah puasa. Maka dalam ibadah puasa ni tuan-tuan, kek lagi dalam lebih kurang pukul 7 lebih kek lagi kita akan buka puasa. Masa buka puasa tu kek lagi ada prioriti yang sepatut kita kena beri perhatian, iaitulah mesti kena segera berbuka puasa. Apa saja amalan ataupun aktiviti yang sedang kita buat masa kita nak buka puasa kek lagi, cobalah fokus supaya kita segerakan berbuka puasa, berbanding kita nak perhabis benda-benda lain. Hak duduk dapur, golongan-golongan wanita yang duduk dapur, nak siap ke gula ke, nak mati awah ke, nak siapkan air minuman ke, tapi masa tu orang dah nak bang dah. Maka cobalah supaya jangan kita tinggal merebut fadilat segera berbuka puasa. Tidak kata nanti kena duduk di meja makan sama macam orang lain. Ada juga. Sebab masa kita nak berbuka puasa ni, dia kena ada satu makanan yang Nabi SAW sendiri berbuka dengannya, yang kita semua maklum, iaitulah buah kurma. Jadi buah kurma tu kalau kita duduk dapur sekalipun, boleh bawa buah kurma tu, tak besar ni, besar jari kita je, ibu jari. Jadi bawa tak tangan, orang bang saja terus kita makan buah kurma. Itulah yang menandakan kita telah pun mengambil fadilat segera berbuka. Nak duduk kat mana-mana tak ada masalah, tak nanti duduk meja makan. Dalam hadis Nabi SAW sebut, riwayat Imam Muslim, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Akan sentiasalah
manusia ini mendapat kebaikan ataupun dalam keadaan kebaikan jika mereka tidak menangguh-nangguh untuk berbuka puasa. Berbuka puasa mesti kena segera. Dia berbeza dengan bersahur yang kita buat pagi tadi, hak tu kena lewatkan. Bersahur kena lewatkan. Jadi ini dipanggil prioriti. Dalam bab berbuka kena segera, dalam bab bersahur kena lewat. Dia punya hikmah kata ulama, bersahur mesti dilewatkan, mesti diakhirkan, takhirus sahur. Kerana nak beri ketahanan makanan dalam badan kita itu tahan lama. Kalau kita sahur awal, kemungkinan tak tahan lama. Kita punya makanan nak beri jadi menyalurkan tenaga kekuatan kepada kita yang kita sedang berpuasa ni. Daripada lepas subuh, daripada lepas subuh tadi sampai dah ke maghrib karang. Jadi nak beri jadi cover tenaga tu, Nabi SAW walaupun masa tu tidak ada apa dipanggil lab ataupun makmal kajian pun lagi, tapi Nabi melalui wahyu daripada Allah SWT telah pun memberitahu kita bahawasanya cara nak beri tahan lama tenaga kita untuk kita berpuasa, akhirkan sahur. Dekat-dekat nak subuh kita sahur supaya kita punya bekalan tenaga itu tahan lama. Adapun nak berbuka puasa mesti segerakan. Hari ni hari pertama juga tuan-tuan bazar Ramadan. Maka kita boleh kena sebut benda ni sebabnya bila berada dalam suasana orang pergi bazar Ramadan ni, maklum sajalah macam ke sebelum-sebelum ni. Apa yang berlaku tuan-tuan? Kita mungkin pernah alami belaka dan pernah tengok sahabat-sahabat kita ke, kita sendiri ke, bila duduk di bazar Ramadan duk beli, jadi racok-racok. Walaupun tangan ni banyak supik dah, tapi pergi lagi jajak. Nak pergi lagi. Last sekali rapat nak buka puasa dah. Jadi sahabat-sahabat kita yang duduk meniaga di bazar Ramadan pun kena ambil perhatian lah, supaya jangan terlepas fadilat berbuka segera. Berbuka segera ketika mana ada bang, supaya mendapat fadilat kita berpuasa mengikut apa yang Nabi SAW tunjukkan. Seterusnya masa kita nak buka puasa, betul dah kita ni ambil fadilat bersegera dalam buka puasa. Tetapi nak buka tadi dengan hak mana sedulu makanan. Itu juga ditunjukkan contoh teladan oleh Nabi SAW. Nabi kata, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah." Bila mana seseorang kamu nak buka puasa, maka hendaklah dia berbuka dengan buah tamar, buah kurma yang masak. Kena buka, kena cari buah kurma yang masak. Bukan air cendol dulu, bukan nekbak, bukan akok, bukan. Walaupun kita duduk di tempat yang banyak makanan sekalipun, kena cari buah kurma dulu. Cari buah kurma dulu. Kalau tak ada buah kurma lah, kata makanan lain yang ada lambok-lambok depan mata ni, buah kurma tak ada nak memikir, nak cari-cari. Tak ada. Tak telitah nak pergi cari buah kurma. Ada kok gitu. Maka Nabi sebut, kalau tak ada buah kurma, fa in lam yajid tamran fal ma'u fa innahu tahur. Maka kalau tak jumpa buah kurma pada hari kamu buka puasa tu lagi, kamu jangan setuh lagi benda lain. Setuhlah dulu air putih, air mati tu, air masak kita tu. Jadi setuh air dulu, kerana air itu bersih, Nabi kata. Maka itu prioriti tu. Jadi kalau kita tak ada buah kurma, jangan ganti dengan buah lain. Cari air masak. Lepas itulah baru kita buka dengan benda-benda lain. Dengan kita mengikut panduan yang disebut oleh Nabi SAW ini, walaupun tuan-tuan kita tak tahu mendapat hikmah Nabi suruh buka dengan buah tamar dulu. Mendapat hikmah Nabi kata kalau tak ada buah tamar kena buka dengan air masak dulu. Walaupun tak tahu, tetapi oleh kerana kita ikut apa yang Nabi suruh, berkat daripada taat kepada perintah Rasul tadi, insya-Allah kita dapat bahagian yang menggembirakan juga kepada kita. Pahala pun dapat, dari sudut kesihatan pun dapat, walaupun tak tahu apa hikmah lagi. Ini kelebihan orang yang ikut apa yang Nabi SAW suruh. Prioriti yang kedua tadi.
Yang pertama kena segera buka, yang kedua buka pula dengan wahtamah. Kalau tak ada wahtamah, air putih ataupun air masak lah. Sejuk ke panas ke ikut anda lah tu. Sekarang air masak. Yang ketiga, sesudah kita buka puasa tuan-tuan, kita akan sama-sama semayang maghrib apa semua. Lepas tu semayang isyak pula. Lepas pada semayang isyak, kita akan ada aktiviti tahunan kita sempena Ramadan, semayang tarawih. Semayang sunat tarawih. Semalam dah buat dah yang pertama kali untuk tahun ini. Cumanya dalam bab semayang tarawih ini ada perkara yang perlu diberi perhatian oleh kita semua lah. Iaitulah sebelum kita nak solat tarawih, tuan-tuan, kalau boleh pastikan dulu kita sudah selesai solat sunat ba'diyah isyak. Hak ni mungkin ramai yang terlupa, terlepas pandang, tak perasan dan sebagainya. Selepas solat isyak berjamaah, bagus dah. Di surau ke, di masjid ke, di rumah ke. Okey, habis dah 4 rakaat isyak. Maka selepas berdoa apa semua, nak semayang tarawih. Jadi ada orang kalau di masjid surau ke, orang semayang sunat dululah biasanya untuk bila hati imam. Jadi makmum biasanya ada yang semayang ratik, ada yang tak ratik. Tetapi yang tak ratik ni, yang tak semayang sunat ba'diyah isyak ni, bila orang semayang untuk bila selawat untuk panggil semayang tarawih tu, maka dia bergegah nak semayang tarawih. Jadi nampak di situ ada sedikit dia panggil kecendengan, cendeng dari sudut kita merebut fadilat yang sepatutnya. Dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah oleh Habib Hassan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, seorang ulama daripada Yaman. Maka ditulis oleh Habib Hassan ini dalam kitab Taqrirat As-Sadidah ini, kitab fiqh khusus berkaitan dengan mazhab Syafi'i. Dia senarakan oleh Habib ini dalam kitab dia, senara pendek solat-solat sunat mengikut ranking yang mana lebih tinggi fadilat dia. Solat-solat sunat. Di antara solat-solat sunat ni rupanya tuan-tuan, dia ada hak lebih daripada hak lain. Solat sunat ni lebih lagi daripada solat sunat yang lain. Dia ada. Maka Habib Hassan ini dia susung ranking tersebut. Dalam boleh tengok full versionnya dalam kitab Taqrirat As-Sadidah. Jadi saya cuba bacakan dia punya secara ringkas. Disebut yang pertama, kalau dalam set-set solat sunat ni, hak pertama atas sekali solat sunat hari raya. Hak tu hak tinggi sekali fadilat. Solat sunat 2 hari raya, sama ada hari raya Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Yang kedua solat sunat Al-Kusuf, solat sunat gerhana matahari, Al-Kusuf. Yang ketiga solat sunat Al-Khusuf, solat sunat gerhana bulan. Yang keempat solat sunat al-istisqa, solat sunat minta hujan, minta diturunkan hujan, istisqa. Yang kelima solat sunat witir. Solat sunat witir kita pun buat bulan Ramadan ini selepas solat tarawih. Tapi dia duduk di ranking kelima. Solat tarawih tak timbul lagi ni. Solat witir dulu. Maksudnya solat witir lebih tinggi dia punya fadilat daripada solat tarawih. Yang keenam solat sunat ar-rawatib, solat sunat rawatib berada di ranking nombor 6. Solat sunat rawatib ni hak mana? Hak sebelum solat fardu, selepas solat fardu tu. Termasuklah solat sunat selepas isyak. Solat sunat rawatib juga tu. Solat sunat selepas isyak. Lepas solat sunat rawatib, yang ketujuh solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih duduk di ranking nombor 7 selepas solat sunat rawatib. Jadi nampak di situ. Saya baca sekatu je dia punya ranking. Maka solat-solat tarawih ini dia duduk di selepas solat sunat rawatib. Maka oleh sebab itulah kita sebut tadi, bagi orang yang semayang solat isyak berjamaah di masjid surau ataupun di mana-mana lah, di rumah ke, maka ataupun yang semayang sendiri, semayang sunat semayang solat isyak dia semayang sendiri, dia tak jumpa orang tu contohnya. Jadi dia terkandah, dia semayang sendiri solat isyak, kemudian dia nak semayang tarawih pula. Maka sebelum semayang tarawih, semayanglah dulu solat sunat selepas isyak.
Tu Jadi hari ni kalau boleh selepas sembahyang Isya tu, masjid kita ke, masjid kanan mana-mana ke, biarlah pakak bangun ramai-ramai sembahyang sunat selepas Isyak. Kerana ganjaran dia lebih daripada solat tarawih yang kita buat. Itu dia punya fadilat ni yang telah disusun oleh ulama kita berdasarkan ilmu yang mereka telah pun dapat daripada panduan Nabi SAW. Yang ketiga, yang keempat pula, bila kita solat tarawih, antara prioritinya bila dah solat tarawih ini, biarlah solat tarawih kita tadi tuan-tuan yang kita buat secara berjamaah. Kalau hak buat seorang dia tak ada isu, ni hak buat berjamaah. Kalau yang buat berjamaah, kalau boleh biarlah kita habis sekali dengan tu imam. Ini dia panggil prioriti bagi orang yang sembahyang sunat tarawih secara berjamaah. Kerana Nabi SAW sebut dalam satu riwayat hadis Imam Tirmizi, man qama ma'al imam hatta yansarifu kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa-siapa yang sembahyang bersama dengan tu imam, sembahyang jemaah sekali dengan tu imam lah, hatta yansarif, dia ikut tu imam sampai tu imam tu selesai. Ada ulama menyatakan selesai bagi salam, dan selepas daripada tu imam tu bagi salam, tu imam tu tak sembahyang dah, tu imam tu balik. Maka dia ikut follow tu imam, setia dengan tu imam ni sampai ke tu imam tu habis dan balik ke rumah, akad punggung. Kutiba lahu qiyamul lailatin, maka dia dapat fadilat. Apa dia? Fadilatnya dia akan mendapat, Allah Ta'ala suruh malaikat tulis bagi dia ganjaran pahala seumpama dia berqiyamul lail sepanjang malam. Kutiba lahu qiyamul lailatin. Kita nak berqiyamul lail sepanjang malam ni payah tuan-tuan. Biasanya kita 1/3 malam, setengah malam, malam terakhir, separuh malam yang terakhir, ataupun di akhir malam. Biasa gitu je kita. Tapi kalau ada orang boleh dia berqiyamul lail sepanjang malam, bisa lah. Lepas pada Isya tidur sekejap aja, pukul 12 tu terus direct sampailah ke pagi subuh. Biasa kita jarang temu orang macam ni, kecuali zaman-zaman salafus soleh terdahulu lah. Hari ni mungkin ada orang bangun pukul 3 pagi, ada orang bangun pukul 4 pagi, 5 pagi, begitu je. Tetapi ada cara untuk kita dapat qiyamul lail sepanjang malam walaupun kita tak bangun sepanjang malam. Iaitulah dengan cara kita sembahyang sunat tarawih di bulan Ramadan. Khusus ceritanya ni, di bulan Ramadan kita sembahyang sunat tarawih sekali dengan tu imam sehingga tu imam tu selesai. Itu cara dia. Jadi selesai dengan witir sekali. Sembahyang tarawih di Masjid Surah hari ini, tu imam akan sudah dengan witir sekali dah. Maka kita follow tu imam siapa ke witir. Tak ada masalah. Dah tu saya nak bangun pula karang, saya nak buat karang witir. Dia witir buat selalu, tak ada masalah. Jadi bangun karang, tengah malam karang, tak usah buat dah witir, buat tahajud je lah. Buat solat-solat sunat yang lain je lah. Sebab tidak ada 2 witir dalam satu malam, Nabi SAW sebut. Maka tuan-tuan sekalian, kalau boleh, biarlah tahun ni kita boleh ikut panduan yang Nabi sebut ini. Sembahyang sunat tarawih kita biar sudahkan dengan imam. Jadi hak mana mari, hak di masjid yang buat 20 rakaat, jadi pastikan tenaga kita cukup untuk kita follow tu imam sampai 20. Kena hak tu kena susun sendirilah. Macam mana nak boleh tenaga yang cukup untuk tarawih 20 rakaat. Jadi itu satu yang keempat. Dan yang terakhir saya nak sebutnya dalam masa yang ada ini, ketika mana kita di bulan Ramadan ini juga kita digalakkan untuk baca Quran. Tuan-tuan sekalian, baca Quran. Bulan lain pun galakkan baca Quran ni pun ada. Cuma di bulan Ramadan lagilah galakan itu bersangatan kerana banyak masa kita kosong daripada aktiviti-aktiviti yang normal yang kita buat di bulan-bulan lain. Makan tengah hari dah skip dah. Makan pagi pukul 10 sudah skip dah, tak ada. Biasa hak sarapan pagi tu satu hal dah. Pukul 7 nasi dagang. Hak makan pagi, minum pagi dia pula pukul 10, pukul 11 dah. Jadi hak tu skip dah. Makan tengah hari skip, minum petang skip, menyebabkan banyak masa kita ada lah sepatutnya. Maka masa yang ada tadi,
boleh kita isi dengan baca Quran. Tetapi dalam bulan Ramadan ni ada satu program rata-rata di Masjid Surau orang buat, iaitu program tadarus. Selain baca sendiri-sendiri tadi, ada yang dibuat secara berjamaah ni, secara kolektif, dipanggil tadarus Quran di Masjid Surau. Okey, ini satu aktiviti program yang bagus. Cuma mesti kena diberikan perhatian juga supaya kita tahu prioriti baca Quran ni apa sebenarnya. Ada setengah-setengah grup-grup tadarus, dia buat tadarus tu dengan nak mengejar kepada nama, nak mengejar nama. Maka oleh demikian berlakulah kadang-kadang tu, oleh kerana tak cukup orang ni, dia bila kita ramai orang, ringan sikit tadarus tu. Bila orang kurang, jadi berat kerana atas orang tu kena baca banyak kali. Okey. Bila begitu, bila hak jenis pensil tak cukup orang ni, dia akan ngejar. Dia ngejar, dia akan baca dengan cepat. Baca cepat menyebabkan Al-Quran yang kita baca tu kadang-kadang tak bunyi macam Quran dah. Kerana hukum-hukum tajwid kita main langgar saja. Ini kena jaga tuan-tuan. Baca Quran bukan untuk kejar nama semata-mata, tetapi kita kena baca dengan sepatutnya, dengan cara yang sepatutnya, iaitulah dengan cara tartil. Yang mana Allah Ta'ala sebut warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu sebut at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil ini maksudnya kita baca Quran dengan tajwid, dan kita baca Quran dengan kita tahu kat mana stesen yang bagus untuk kita berhenti kalau tak ada nafas, dan kat mana stesen yang bagus yang kita nak mulakan ayat. Dia panggil waqaf ibtida'. Itu sepatutnya yang berlaku masa kita baca Quran. Bukan kita ngejar nak baca, nak kira nak namak, bukan semata-mata. Jadi itu pesanan, prioriti masa kita baca Quran di bulan Ramadan ni hendaklah diberikan perhatian. Kejarlah bacaan Quran yang sempurna, yang betul, yang bertajwid, kerana itu lebih disukai oleh Allah Ta'ala daripada kita duk baca sebanyak-banyaknya tapi bacaan kita salah. Innallaha yuhibbu, Allah Ta'ala ini suka sangat kepada seorang yang baca Quran ghaddan kama unzil. Nabi sebut Allah Ta'ala suka sangat orang yang baca Quran ghaddan kama unzil. Dia baca Quran tepat. Ghaddan ini tepat sebagaimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita dengan bertajwid. Sayyidina Jibril baca kepada Nabi kita dengan bertajwid. Maka kata Imam Ibn Jazari, wa hakadha ilaina wasala. Begitulah Quran sampai pada kita hari ini pun dibacakan dengan bertajwid juga oleh para ulama Quran. Maka kita tak boleh tinggal tajwid masa kita baca Quran. Walaupun apa alasan kita kena tetap baca Quran dengan tajwid. Itu prioriti yang sepatut kena dahulukan. Itulah saja tuan-tuan yang kita boleh kongsi pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Ramadan hari pertama ini kita dapat isikan perkara-perkara yang sepatutnya dalam Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dan dapat mengutip fadilat-fadilat dengan penuh, dengan markah yang penuh, tidak kurang sikitlah harapan kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an fi Ramadan birahmatika ya rahim wa ya rahman. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi